Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim umum keputusan yang paling ditunggu-tunggu. Selepas kemenangan di PRK Dun Pelangai beberapa hari yang lepas, Anwar Ibrahim membuat lawatan ke Sabah. Dan akhirnya hari ini Anwar Ibrahim mengumumkan keputusan yang betul-betul ditunggu oleh rakyat Malaysia. Hari ini melalui Malaysia Kini, Anwar mengarahkan supaya disegerakan projek Lebuh Rayapan Borneo di Sabah. Bagi kita yang ada di Sabah, bagi kami rakyat di Sabah, pastinya ini adalah berita yang paling memberikan kita sukacita, memberikan kita kegembiraan. Kerana Lebuh Rayapan Borneo ini adalah nadi kepada ekonomi dan juga nadi kepada pengangkutan di Sabah. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui pembinaan Lebuh Rayapan Borneo di Sabah lebih perlahan berbanding di Sarawak. Justru kata Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof telah ditugaskan untuk memastikan pembinaan Lebuh Raya itu berjalan lancar dan tidak lagi tertangguh, sekaligus memenuhi janji kepada rakyat negeri Sabah. Ini yang kita mahu. Janji harus ditepati. Kalau inilah yang berlaku, yaitu perjalanan pembinaan projek Pan Borneo dapat disiapkan sebelum tahun 2027, saya yakin Anwar Ibrahim tidak akan susah untuk menang dalam pilihan raya itu, kerana pasti rakyat Sabah akan memilih beliau sekali lagi. Yang penting janji ini, yaitu Pan Borneo, disiapkan dengan menepati seperti yang dijadualkan. Selain itu, kata Anwar Ibrahim, Kementerian Kewangan juga diarahkan untuk memastikan penyaluran peruntukan dapat dipercepatkan. Saya setuju, Pan Borneo, Sarawak hampir siap, tapi Sabah amat perlahan. Jadi tugas Timbalan Perdana Menteri yang kedua adalah untuk menyegerakannya, kata Anwar Ibrahim. Kementerian Kewangan setuju untuk fast track asalkan ada proses tender, terutama untuk kawasan Sabah, kerana Pan Borneo ini berpuluh tahun tertangguh peruntukannya ada, kata Anwar Ibrahim. Oleh kerana kita sudah janji kepada rakyat Sabah dan Sarawak, jadi tidak ada alasan kita lengahkan. Malah dalam Kembara Kenali Borneo ada dibangkitkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kata Anwar ketika sesi pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Dalam masa yang sama, Anwar berkata agensi penguatkuasa digesa bertindak tegas dalam memastikan tiada unsur rasuah dan ketirisan dalam projek pembinaan Lebuh Raya tersebut. InsyaAllah, kata Anwar Ibrahim, dalam beberapa aspek saya akan jumpa hari Jumaat. Tetapi dari sudut ketirisan, saya setuju. Kita kena tegas dan saya minta semua agensi penguatkuasa supaya jangan tolak ansur. Pastikan tidak ada lagi kebocoran dan ketirisan, kata beliau. Anwar menjawab soalan tambahan Muhammad Safi Abdal, warisan sempurna, mengenai kelewatan projek Pan Borneo Sabah berbanding di Sarawak yang sudah hampir siap. Selain masalah bekalan air yang berterusan disebabkan isu ketirisan. Untuk rekod, jadual Kementerian Kerja Raya mengenai 15 pakej fasa 1 projek Pan Borneo Sabah yang dijadual siap pada akhir tahun depan sukar dicapai. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin, Yusuf Yaakob, sebelum ini berkata, dia tidak yakin jaminan itu dapat dipenuhi berdasarkan perkembangan semasa kerja pembinaan di semua pakej tersebut atau terbabit. Katanya, cara kerja kontraktor yang lambat dan tidak tersusun, selain dilihat tidak profesional, menyukarkan projek itu disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu tentang bekalan beras semakin hangat dikatakan di Malaysia. Bahkan baru-baru ini sudah tak tahan lagi, akhirnya Anwar sendiri, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, tampil memberikan amaran paling keras kepada semua orang yang cuba-cuba mahu menipu, yang cuba-cuba mahu mengambil keuntungan, menyusahkan rakyat.
Anwar Ibrahim mengatakan beliau tidak akan melepaskan dan dia akan mencari sampai kedapatan orang yang cuba menipu, cuba memanipulasi, cuba mengambil kesempatan atas perkara tentang beras ini. Dan terkini, satu sindiket penipuan beras telah dibongkar oleh SPRM. SPRM akhirnya membongkar sebuah syarikat di Kedah kerana tipu bekalan beras. Ini memang menarik kerana ianya berlaku di Kedah yang dipimpin oleh Muhammad Sanusi Maknur. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berjaya membongkar satu kegiatan penipuan pembekalan beras sebanyak 28,000 tan metrik bernilai RM100 juta melibatkan sebuah syarikat di Kedah yang menyebabkan kepincangan pengedaran dan penjualan bahan makan ruji itu di negara ini. Menurut sumber SPRM, syarikat tersebut sebelum ini dipercayai mendapat kontrak pembekalan beras di Semenanjung Malaysia daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bernilai lebih RM100 juta setahun, kira-kira 7 tahun lepas. Berdasarkan kontrak itu, syarikat tersebut telah membuat pinjaman bank sebanyak RM30 juta sebagai pembiayaan projek terbabit beberapa tahun lepas, katanya dalam kenyataan hari ini. Menurut sumber itu, pengarah syarikat berkenaan disyaki telah berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri bagi mengesahkan pembelian dan penghantaran 28,000 tan metrik beras setahun, namun pembekalan itu tidak dibuat. Yang menarik perhatian netizen hari ini ialah siapa ahli lembaga pengarah syarikat yang adalah milik kerajaan negeri ini. Yang menghairankan ialah kenapa boleh bersekongkol, berpakat dengan ahli lembaga pengarah itu dengan seorang lagi pemilik syarikat tersebut. Ini amat mendukacitakan kita. Seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri sanggup melakukan perbuatan terkutuk ini yang telah pun menyusahkan seluruh rakyat Malaysia, khususnya di Semenanjung Malaysia. Katanya, sebelum ini syarikat itu telah mengemukakan dokumen dengan butiran matan palsu kepada pihak bank untuk tujuan permohonan pembiayaan pinjaman berkenan dan telah menerima amount sebanyak 30 juta ringgit itu menerusi beberapa transaksi. Sementara itu, pengarah kanan siasatan SPRM Datuk Seri Hisamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan perkara tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, saya amat suka dengan isu kali ini. Kenapa? Kerana ianya amat bertepatan sekali dengan keadaan kita sekarang. SPRM diharap terus dapat mengukuhkan lagi kuasa, bahkan menjalankan tanggungjawab dengan lebih berani lagi. Semoga dengan pembongkaran ini, masalah beras yang mencengkam Malaysia dapat diselesaikan dan harap-harapnya ini tidak akan harap-harapnya perkara ini dapat membersihkan nama Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini seakan-akan kali pertama Anwar Ibrahim macam dah tak sabar lagi. Ini apabila ada perdebatan keras berlaku di parlimen hari ini. Sehingga kan Anwar Ibrahim tampil memberikan kenyataan yang jarang-jarang kita dengar. Kata Anwar Ibrahim, lihat keseluruhan temu bual. Jangan petik jawapan cut and paste. Anwar Ibrahim padu menyekolahkan Hamzah Zainuddin. Hamzah cuba-cuba untuk menemplak, untuk cuba-cuba membuat Anwar Ibrahim malu di parlimen. Tapi padu Anwar Ibrahim menjawab Hamzah Zainuddin. Dia kata, sila lihat keseluruhan temu bual, jangan petik jawapan cut and paste. Perbuatan memetik jawapan cut and paste ini adalah perbuatan orang pemalas. Orang yang cut and paste ini pemalas, tidak habis apa yang dia dengar. Hanya sedutan-sedutan penting-penting saja. Ialah sekarang ini ramai cyber trooper
Yang herannya, ramai juga ahli politik ini termakan kebodohan dan juga kemalasan cyber trooper. Kenapa saya cakap mereka tu cyber trooper ni kadang-kadang ada sikap kebodohan dan kemalasan? Kerana mereka hanya suka petik-petik, potong-potong ucapan orang dan lalu dihantarlah kepada media sosial dan ahli politik pula bulat-bulat terima pula apa yang sudah disunting, di cut and paste oleh segerombolan cyber trooper yang memang penuh dengan kebodohan dan juga penuh dengan kemalasan itu. Mereka copy and paste, lalu ahli-ahli politik ini pula tak tahulah, boleh-boleh pula percaya dengan cut and paste tersebut. Oleh sebab itu, kita memohon supaya ahli politik pada masa ini jangan terlalu percaya dengan cut and paste di dalam mana-mana media sosial. Dengarlah sampai habis. Itu nasihat Anwar Ibrahim. Lihat keseluruhan temu bual, jangan petik jawapan cut and paste, kata beliau. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas Hamzah Zainuddin PN Larut dan menasihatkan ketua pembangkang itu supaya tidak membaca penjelasannya berkaitan ekonomi madani yang telah disunting dan dimuat naik di laman sosial semata-mata. Merujuk wawancaranya bersama Christian Amanpour dari CNN baru-baru ini, kata Anwar Ibrahim sebagai seorang bekas menteri dan wakil rakyat, Hamzah Zainuddin perlu melihat temu bualnya secara penuh dan bukan sekadar membaca jawapan cut and paste. Menurut temu bual CNN, saya sorkan Larut lihat keseluruhan temu bual itu dan tidak lihat cut and paste yang dibuat, kata beliau. Kita telah pun tunjukkan yang dikeluarkan CNN yang memberikan liputan sepenuhnya. Tapi ada unsur khianat yang memotong, menunjukkan tidak ada jawapan lengkap. Katanya, ketika menjawab komen Hamzah Zainuddin yang menyentuh mengenai wawancara bersama CNN itu ketika memberikan soalan tambahan berkaitan kerangka dasar ekonomi madani, Anwar menambah bahawa tindakan yang tidak bertanggungjawab itu bertujuan memberi persepsi negatif terhadap diri Anwar Ibrahim. Hamzah sebelum itu meminta Perdana Menteri menjelaskan inovasi baru ekonomi madani yang dikatakan berbeza dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030. Dasar itu diperkenalkan Dr. Mahathir Mohamad 4 tahun lalu semasa senerahu kerajaan Pakatan Harapan. Mengulas lanjut, Anwar berkata, ekonomi madani yang dicetuskan di bawah pentadbirannya bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal selain isu nilai dan ihsan. Asas pertama, konteks negara kita berbeza pasca COVID-19. Kita terima kenyataan kita berhadapan dengan keadaan tidak terjangkau dan kadang-kadang berlaku dalam keadaan serentak. Oleh itu, kita memikirkan keperluan memperkenalkan dasar yang selari dengan nilai, agama, pemikiran dan masalah tempatan yang tidak semestinya sesuai dengan saranan awal Bank Dunia. Ekonomi madani juga mendukung cita-cita menyeluruh negara. Bukan sahaja hasil ekonomi, tetapi sasaran sosial tata kelola, kata beliau lagi. Anwar turut bersetuju bahawa usaha untuk memberi penjelasan lebih lanjut perlu digerakkan supaya rakyat faham tentang ekonomi madani. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.